Waalaikumsalam fan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you and join. Thank you join. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, dekat sini baru lepas hujan. Hujan lebat sangat. So nasib baik dah hujan pun dah stop. Waalaikumsalam Fatimah. Waalaikumsalam. Buat apa tu? Kita buat explore Kita explore sebuah banglo, mesti sebuah banglo tinggal So yang dikenali sebagai banglo sihir di area Bukit Damansara Yang mana share, yang mana baru join minta tolong share dulu. Minta tolong geng, minta tolong share dulu. Nampak macam nak turun lagi hujan ni. Harap-harap sempat ni kita habis untuk explore banglo ni. Minta tolong share geng, minta tolong share dulu. Kita tunggu sekejap. Bagi yang mana-mana yang lain tu minta share dulu, minta nanti untuk join sekali, kemudian kita akan bergerak masuk ke dalam ni. Oh, ingat mengendap apa tu? Mengendap anak. Dekat mana? Kita di Damansara. Sekarang. So sekarang baru lepas hujan. Harap-harap tak turun lagi lah. Macam nak turun hujan ni, tapi dah stop sikit. Harap-harap dia tak turun lagi lah untuk saya boleh masuk ke dalam. Thank you yang mana join. Terima kasih banyak-banyak. Minta tolong share dulu geng. Kita share dulu. Minta tolong share dulu. Kita minta yang lain masuk join dulu. Lalu kita akan masuk explore ke dalam banglo Yang mana ini tolong tapping like tu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kejap lagi saya akan bawa masuk. Kita akan rasa feel explore waktu malam di banglo sihir Thank you yang mana baru join. Terima kasih banyak-banyak yang baru join. Okey, saya sekarang berada di sebuah banglo tinggal yang agak lama juga banglonya, dah usang So yang dikenali dengan nama banglo sihir di Damansara. So kita akan explore banglo ni kejap lagi. So minta tolong share geng, share dulu supaya yang lain dapat masuk, dan nanti kita akan masuk explore sekali Hujan lebat ke bang? Oh, ya hujan ke? Hujan. Memang hujan lebat. Daripada rumah tadi hujan lebat sampai ke sini. So baru saja berhenti ni. Baru dia berhenti. So tapi nampak gaya dia macam nak turun lagi. Saya harap-harap taklah, supaya saya sempat habis untuk explore malam ni. Kalau jumpa kita salam rindu, nak suruh datang rumah you ke Fatimah?
Saya kirim salam rindu, suruh you datang jumpa you kat rumah you lah. Tapi saya bukan saya bukan paranormal. So saya hanya explore saja. So kita bukan menyeru atau memanggil, kita hanya explore suasana malam di bangunan tinggal. Tapi kalau semasa saya explore tu, kalau yang join ni boleh nampak sesuatu ke atau apa, itu kelebihan masing-masing lah, dari segi kelebihan mata masing-masing lah. So yang itu terpulang pada diri masing-masing. Minta tolong share geng dulu, share dulu, minta tolong share dulu. Saya nak bagi yang mana lain tu join dulu, baru kita akan gerak ke dalam. Tolong share dulu geng, share dulu. Sekejap lagi saya masuk, saya tak boleh tunggu lama lah sebab takut hujan akan turun balik ni. Tapi harap-harap tu taklah, so kita akan tunggu sekejap lagi, baru kita akan gerak Best tak kerja hari ni? Best tak kerja? Maksudnya kerja apa tu? Terima kasih mana baru join. Terima kasih banyak-banyak yang baru join. So minta tolong share dulu geng, share dulu. Thank you mana tapping like. Terima kasih banyak-banyak. Saya appreciate sangat. Seperti yang dijanjikan, so malam ni saya, seperti yang saya janjikan, tengah hari tadi saya di bangunan office di Damansara juga. So yang mana seperti yang saya janjikan, untuk malam ni saya akan explore di bangunan itu di banglo tinggal di Damansara juga. So nama banglo ni yang seperti dikenali adalah banglo ni adalah banglo sihir. Minta tolong geng, share sekejap lagi, share lagi. Nanti sekejap lagi kita akan masuk. Minta tolong share dulu. Thank you yang tapping like, thank you. Ini gate asal rumah ni kalau ikutkan ni dinding ni, kemudian ada pintu kecil kat sini. So dia punya yang lain pada tu dah tak ada, dah roboh saya rasa. So dah semak-semak ni dah naik dah di pagar besi dia.
Okay, minta tolong share geng. Share dulu. Minta tolong share dulu geng. Thank you. Okay, yang mana baru join, terima kasih banyak-banyak join saya. So, kita berada di Banglo Sihe Damansara. So, kenapa dikenali sebagai Banglo Sihe? Daripada cerita daripada paranormal yang selalu masuk ke sini, disebabkan pembantu rumah banglo tinggal ni mengamalkan sihir, sebab dia orang ada jumpa dalam bilik pembantu rumah tu dia punya barang-barang yang untuk amalan sihir lah. So sebab tu dia dikenali sebagai banglo sihir. Share lagi geng, share lagi. Sekejap lagi saya akan masuk. Okey, lagi berapa minit lagi saya akan masuk 2-3 minit saya akan masuk. Minta tolong share dulu geng, share dulu. Thank you yang mana baru join. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang mana tapping like. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya ingat saya akan mula bergerak ke pintu hadapan banglo. Okey, so yang mana yang baru join tu minta tolong share dulu lagi. Saya akan bergerak dulu ke dalam. Okey geng, saya dah mula bergerak ke pintu hadapan banglo. Kalau ikutkan di kiri kanan ini memang semak. Rumput-rumput lalang-lalang dah tumbuh tinggi. Dan di atas tu ada pondok untuk berehat sebenarnya untuk rumah ni. So ini sebelah kanan saya, sebelah kiri saya pun dah pintu pagar-pagar semua dah naik semak kat sini. So saya akan bergerak ke pintu hadapan rumah. Ada satu tangga ni menuju ke bahagian, saya tak salah saya ni ada bahagian mini fountain untuk air pancuk, air untuk hiasan dekat rumah ni lah. Okey, so kita bergerak ke hadapan. Okey, ini bahagian hadapan rumah. Pos kereta kat sini. Di sana hujung rumah. Dan laluan tu, kalau ikutkan laluan sini ni boleh menuju ke swimming pool. Di sana swimming pool. So untuk parking kereta dia ada bawah ni, di bahagian atas. Okay, dia punya pagar atas pun dah penuh semak. Okey, sekarang saya berada di bawah bumbung sini, menghadap ke pintu utama rumah banglo. Yang mana baru join ni tak tolong share dulu geng, share dulu. Okey, saya sekarang berada di hadapan rumah di banglo ni.
di mana saya datang tadi, di depan sana, daripada depan sana naik ke sini So minta tolong geng, share dulu. Minta yang lain-lain tu join sekali untuk kita masuk ke bahagian dalam. Thank you yang mana tapping like. Thank you, saya appreciate sangat. Okay, thank you yang mana yang baru join ni. Minta tolong share geng, share. Oyen Oyen ada pun. Ingatkan Oyen tak ada malam ni. Tadi tengah hari ada, takut Oyen tak ada malam ni. Okey ke? Line okey ke? Suara saya jelas tak? Waalaikumsalam. Di KL, ya. Dalam kawasan KL lagi. Minta tolong share lagi geng. Share dulu sebab saya tak nak ada. Saya dah masuk separuh explore. Ada yang baru masuk dan cakap alah tak sempat daripada mula nak tengok. Jadi saya minta lah kalau boleh tu share dulu. Nanti kita boleh explore sama-sama. So bila saya dah bergerak masuk setiap bilik, setiap tingkat hingga ke belakang semua, nanti saya tak nak nanti ada yang tertinggal. So nak kena ni lagi kan. Tapi kalau boleh tu biar kita sekali jalan, kita tengok, and then kita boleh feel dia punya sama-sama. Thank you yang mana tapping like. Thank you banyak-banyak. So malam ni saya berada di Banglo Sihir. Banglo Saka tu minggu lepas. So ni Banglo Sihir di Damansara. So banglo ni pun dah tinggal lama. Dah memang kosong. Dah naik semak keliling rumah ni. Okey. Minta tolong share geng. Okey, saya ingat kita dah boleh kot gerak masuk lah. So itu saya tengok dulu kat sini keliling dia, daripada tepi rumah semua, hadapan, dan jalan menuju ke luar gate. Okey kan, saya akan mula masuk ke dalam bahagian tepi Okey, kalau ikut design dia pun memang macam lama sikit untuk design banglo ni. Okey, saya dah menghampiri pintu utama, pintu depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, saya dah mula masuk pada pintu hadapan Ini ialah ruang tamu. Hadapan saya ni ialah ruang tamu. Sehingga ke bahagian sebelah kanan saya ni memang luas Kita tengok di sini. Okey.
Ini bahagian yang hujung sana tu ialah pondok yang tadi kat situ. Lalang-lalang kat sini. Okey, ini ialah kawasan mini fountain air. Dia buat hiasan dia kat sini Ada kolam kecil. Ini air yang turun jatuh, air terjun jatuh di sini mengalir ke dalam kolam ni. Okey, so ni halaman depan rumah. Okey. So saya menuju semula ke ruang lega di ruang tamu rumah ni. Sementara tu minta tolong share dulu geng. So minta yang lain tu yang mana yang belum join tu boleh join. So sebelah kiri saya ni ada bilik Kita akan tengok bilik yang pertama ni, bahagian depan. Okey, so bilik ni pun dah shielding ni semua dah tak ada dah tanggal ni dah jatuh ke bawah. Dah semuanya dah pecah Kemudian bilik ni pun dia ada juga toilet ni. Ini. Dan toilet ni dia bersambung ke bahagian swimming pool di belakang. Ini sebenarnya adalah tangga naik ke tingkat atas. So sini kaca banyak dah pecah. Okey, itu ialah swimming pool dia. Swimming pool dia belakang rumah. Okey. So yang ini tinggalkan dulu bahagian swimming pool. Ini tangga yang akan naik ke tingkat atas. Ada satu tangga belakang sebenarnya ini. So saya akan bergerak ke ruang tamu semula. Ini bilik pertama di bahagian depan. Okey, saya akan keluar semula ke bahagian depan rumah, ruang tamu rumah. Okey. So di ruang tamu ni pun ada satu toilet kecil kat sini. Ada satu air, dia buat air terjun kecil kat sini. Okey, kemudian saya akan tengok ni bilik yang kedua. Sebelah bilik yang saya masuk tadi ada satu bilik lagi. Bilik sederhana besar. Dan bilik ni pun sama, dia menghadap ke swimming pool di bahagian luar. Okey, saya akan gerak semula ke ruang tamu. Minta tolong share geng. Share dulu. Saya baru explore daripada hadapan. Okey, like sikit. Dah okey tak? Saya punya suara okey tak? Minta tolong komen. Saya punya suara okey tak? Ada like lagi ke? Sangkut. Okey. Sekarang okey tak? Saya bergerak keluar sikit. Okey tak? Dah okey ke? Dah okey. So yang ini sebelah tepi rumah ni ialah mungkin ruang santai keluarga. Masih ada kipas bumbung kat sini. So dia ada kawasan air ni, dia buat hiasan air fountain ni, air pancut, air terjun kecil ni kat sini demi rumah. So yang ini dah halaman depan rumah menuju ke pondok rehat di ujung sana. Okey, dah naik lalang semua So ini ruangan tepi rumah sebenarnya. Okey. So di sana ada pintu menuju ke swimming pool. Ini bahagian tengah rumah ruang tamu. Kemudian bahagian tengah ada tangga utama untuk naik ke tingkat atas di sini.
Okey, so saya akan terus menuju ke bahagian belakang rumah. Sebelum saya naik ke tingkat atas ni, saya akan ke belakang rumah ni. Ini bahagian dapur. Okey, kita letak semua kat sini. Banyak kat sini. So kat sini ada satu bilik kecil kat sini. Bilik yang kecil lah. Okey. Kemudian di bahagian okey. So bilik ni pun tingkap dia menghadap. Kalau tengok kat sini dah menjala akar semua. Dah semak sangat kat sini. Okey tak? Okey, sebab saya kat sini okey, saya punya line okey. Tu saya tak tahu nak kenapa dia masih lagi lag kat sini. Okey, kalau ikut kat sini semua okey. So ada bilik kat sini yang belakang ni dah penuh dengan air. Okey ke? Suara saya okey tak? Suara saya okey tak? Kalau lag tu mesti itu tak pasti kita benda ni kita tak nampak dengan mata kasar. Okey, kita masuk ke ruang tengah rumah Sebab tadi bilik yang kata lag tu dia belah belakang ni tau. Saya pun tak pasti kenapa. Okey, dia ada belakang tu bilik tu. Bilik lag tadi dia belah belakang sana. Dan dia ada bilik yang bersambung terus ke sini. Dan saya tak pasti kenapa kat situ. Dia ada lagi bilik kat belakang ni rupanya. Dia lagi besar. Sampai manjang ke sini. Okey, sekarang okey tak? Line okey tak sekarang? Suara saya and then ada lag lagi tak? Kat luar okey. Bila dekat dengan bilik tu dia lag. Okey. Bilik yang belakang saya masuk last tadi ke? Saya tak pasti sebenarnya bilik yang mana satu. Tapi kalau ikut daripada cerita yang disampaikan pada saya, yang diceritakan sendiri oleh pada saya oleh salah seorang geng para yang selalu masuk ke kawasan ni, memang ada satu bilik tu kepunyaan pembantu rumah yang mengamalkan sihir di rumah ni. So saya tak pasti bilik mana, tapi ada diberitahu bilik tu berdekatan dengan swimming pool. So antara spot yang paling panas di bilik pembantu rumah dan di belakang swimming pool. Tapi saya tak pasti yang lag tadi di mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, semua okey tu tadi tu saya kata ada lag sikit lah, tapi saya tak pasti tempat di yang mana satu, bilik yang mana. Sekarang saya berada di ruang tepi rumah. Mungkin ruang santai untuk keluarga kat sini. Bahagian luar lah, sebab saya bila saya masuk ke bahagian belakang bilik tu dia jadi lag. So saya keluar dulu. So saya tengok belakang ni, saya tak pasti bilik yang mana. Sama ada bilik yang terakhir saya masuk, sebab saya nak cuba masuk ke bilik ini. Tapi belah belakang tu dia macam dah terhalang dengan ceiling yang dah pecah, kemudian air bertakung situ. Saya cuba tengok cari laluan daripada luar ni. Okey, saya cuba tengok laluan daripada luar. Air dah bertakung kat sini. Okey. Di sini ada satu ruang. Saya tak pasti ruang apa, tapi besar juga.
Tengok kat sini. Ini sebenarnya belakang tepi rumah belakang. Okey. Dan saya rasakan kalau bahagian ni ialah bahagian yang baru dibuat lah. Maksud dia kalau ruangan rumah ni ditambah direnovate dan ditambah baru bahagian sini. Tapi mungkin tak siap dan ditinggalkan. Kalau tengokkan sini laluan ni juga ada tandas tapi tandas pun tak siap juga kat sini. Kalau tengokkan tidak disiapkan mungkin dia terbengkalai separuh jalan dia dah buatkan sampai sini tapi dia dah tak ni lah. Sebab saya tengokkan batu-batu ni masih lagi di sini. Maknanya batu ni patutnya dia letak di bahagian lantai ni, tapi dia tak ni. So bilik ni saya masuk ni okey tak geng? Okey tak geng? Suara ada lag lagi tak? Minta komen geng. Okey tak bilik saya masuk ni? Kita nak tengok kat mana yang tak okey tu. Sebab kalau boleh kita nak elakkan lah. Sebab nanti dia akan lag lagi. Kenapa apa tu saya dah tak sempat baca. Kenapa panggil bangla sihir? Okey, kenapa panggil bangla sihir? Ini diceritakan sendiri pada saya lah oleh salah seorang geng yang paranormal yang sudah masuk ke sini. Bila saya tanya kenapa dipanggil bangla sihir, okey, katanya semasa paranormal masuk sini dia berjumpa bilik pembantu rumah. Bilik tu dipenuhi dengan barang-barang amalan sihir lah. Jadi dia sebab itu bangla dinamakan bangla sihir. Lepas tu yang menjadi spot yang panas kat sini ialah bilik pembantu rumah dan juga ruang belakang swimming pool. Di swimming pool lah. Jadi kebanyakan geng para akan fokus pada tempat-tempat tu. Dekat mana ni? Kita di Damansara. Terima kasih mana baru join. Terima kasih. Minta tolong share dulu geng. Share dulu. Saya masih explore di bahagian bawah lagi. Saya belum naik ke tingkat atas lagi . Thank you yang mana tapping like tu. Thank you. Bukan. Banglo General bukan dekat sini. Banglo General di Cangkat Duta. Banglo General yang saya pergi minggu lepas tu, saya buat live dekat sana di Cangkat Duta. Itu Banglo General. Tak, bukan. Dia kawasan lain. So Banglo General tu dia Cangkat Duta. Dia Cangkat Duta menghala ke Bukit Tengku lah kalau yang general tu. So minta tolong share geng. Share dulu. Saya masih di bahagian bawah So saya tak nak kehala ke bilik yang lag tadi di bahagian belakang sebelah kanan saya. So kalau boleh saya nak elakkan supaya nanti susah. Saya takut dia lag, saya tak dapat nak live bagi view kepada you semua. Waalaikumsalam Syafiq. Waalaikumsalam. Thank you Syafiq. Thank you Muhammad Man. Okey, terima kasih Muhammad Man. Terima kasih banyak-banyak. Minta tolong share dulu. Share lagi. Saya nak minta yang lain-lain tu join sekali untuk kita naik ke bahagian atas. Sekarang saya bahagian bawah.
boleh dikatakan banglo ni radikal. Okey, kalau nak diikutkan daripada apa yang diceritakan oleh geng para yang selalu di kawasan ni, memang ini antara spot dia lah. So saya pun tak pasti sebab apa, tapi yang berdasarkan cerita di sebalik banglo ni macam itulah. Katanya spot dia di bilik dan di belakang swimming pool tu. Okay, thank you. Yang mana tapping like, thank you. Okay, minta tolong share lagi kan. Share lagi. Saya masih lagi di bahagian tingkat bawah tingkat bawah banglo So saya harap saya tak nak ke bilik yang lag tadi, sebab nanti lagi lag lagi sekali susah juga. So kalau you all tengok pun untuk elakkan bateri saya flat, saya dah bawa beban ni dah macam ketul bata di pinggang saya ni, 80k punya power bank. So kalau harap-harap boleh support lah kalau apa-apa flat, bateri flat semua. Thank you Pak Ungge, terima kasih. Okay, yang mana yang baru join, minta tolong share dulu. Saya sekarang masih lagi di bahagian bawah rumah banglo ni. Saya akan naik sekejap lagi, so minta tolong share dulu. Tadi saya dah explore bilik ke bilik, sehinggalah ke bilik bahagian belakang di bahagian dapur. Dan dekat situ dia lag, jadi saya keluar dari situ dan saya berada di ruang hadap tepi rumah, ruang yang kosong ni, so supaya video nampak okey lagi lah. Awal lagi ni hantu pun tak keluar. Okey, untuk pengetahuan saya bukannya paranormal minta maaf saya bukan paranormal. Saya ialah explore saja. Saya explore bangunan-bangunan tinggal, banglo-banglo lama yang ada kisah di sebalik tinggalan tu, dan kita akan explore bangunan tu saja dan feel dalam suasana malam macam ni. Tapi kita bukannya paranormal yang menyeru, memanggil atau sebagainya lah. So memang saya bukan paranormal. Okay, so minta tolong share dulu geng. Saya akan naik menuju tangga utama menuju ke tingkat atas . Thank you yang mana baru join. Thank you tapping like. So kita akan naik sekejap lagi. Tapi memang saya ceritakan lah. So bila saya melangkah, kaki melangkah masuk pertama di pintu depan tu, memang terasa kan untuk saya punya feel daripada saya sendiri daripada diri saya sendiri, memang rasa feel tu lain sangat. So macam mana yang diceritakan pada saya memang betul lah. Bila kita melangkah masuk di bahagian depan ni, you akan terasa sesuatu yang lain dalam diri you. So you punya, kalau geng nak tahu, dia punya rasa di belakang leher kita ni memang ada meremang lah. So tak dinafikan apa yang diceritakan oleh geng-geng para sebelum ni, memang betul saya akui lah. Saya dapat rasakan benda tu.
So saya tak menafikan apa yang diceritakan kepada saya. You akan rasa bila you melangkah masuk di pintu hadapan rumah. So dia memang rasa feel tu lain sikit dan meremang. Memang meremang. Serius kan, memang meremang. Dengan suasana rumah yang lama, usang, dah dipenuhi semak dan tak terurus dengan ruang-ruang dalam dia shilling-shilling bertabur ke bawah. You akan rasa dia punya lain sangat. Minta tolong share ke? Saya akan naik ke bahagian atas. Okey, ini tangga pertama untuk naik ke tingkat atas. Ceiling dah, lubang ceiling, plaster semua dah ni dah. Saya seorang explore di banglo ni. So saya akan naik. Okey, saya akan naik. Okey, ini bahagian atas. So ini bahagian atas rumah. Okey, saya akan menuju ke sebelah kanan saya dulu. Ada satu bilik kat sini, toilet. Ini toilet, di mana yang sana pintu bilik. Saya akan masuk bilik ni. Okey, so ni bilik ni tak ada, dah kosong. Kita tengok bilik di bahagian depan ni. Dia ada satu laluan ke bahagian depan sekali. Dan ini adalah laluan tangga sebelah tiga rumah yang untuk naik ke tingkat atas juga, yang saya tunjukkan mula tadi. Okey, di sini ada satu bilik. Bilik ni menghadap ke hadapan rumah. Hadapan rumah di bawah sini. Ini di bahagian bawah sini. Okey, dia pun ada toilet kat sini. So yang mana saya tak sempat baca komen tu, minta maaf sebab saya kena lebih berhati-hati untuk bergerak, untuk melihat kawasan yang saya lalu, sebab ada banyak kaca dan benda-benda tajam. Okey, kat sini ada satu bilik, saya tak pasti, mungkin bilik store kat sini. Sebab ni bahagian hujung ini, yang tu tangga. Tangga ni dia turun ke bahagian bawah rumah, yang saya tunjukkan tangga naik daripada bawah tadi. Okey, so kita akan keluar semula ke bahagian tengah rumah di tingkat atas ni. Di sini saya andaikan mungkin bilik ni untuk bilik budak kanak-kanak, sebab dia ada lukisan kanak di bunga macam tu untuk pintu bilik air dia. So di sini ada satu bilik kecil, mana bilik ni dia menghadap ke bawah pintu utama rumah. Okey, so ini bilik ni kecil saja. Okey, so di sini ruang tengah rumah ni ada balcony. Mungkin di sini ada sliding door lah, pintu kaca. Kemudian dia menghadap ke laluan hadapan rumah, jalan besar di sana. Ada kisah
cerita tentang kisah dia yang saya cakap tadi lah. Mana daripada cerita-certaan geng yang pernah saya jumpa para tu, dia bagi tahu yang di dalam salah sebuah bilik dalam rumah ni, iaitu bilik pembantu rumah dia, ada peralatan sihir lah. Mana pembantu rumah dia mengamalkan sihir lah kat sini. Okey, so saya masuk juga bilik sebelah kiri saya. Luas bilik ni, dia terus menghubung ke belakang. Bilik ni luas Okey, bilik ni memang luas. Tengok kat sini. Dan di sebelah bilik ni pun masih ada ruang lagi. Okey, ada ruang. Kemudian ada toilet kat sini. Okey, kemudian saya menuju ke belakang lagi rumah. Okey, ada satu bilik ke belakang rumah ni. So bilik ni juga dia ada, saya ingat saya mungkin waktu tu ada sliding kat sini, sliding door di sini. Kemudian dia ada kawasan lapang kat sini menghadap ke jalan besar. So ada balcony lah kat sini Dan saya andaikan sebenarnya bilik ni mungkin dijadikan bilik solat lah. Sebab ada stiker kat situ, sembahyang khusus disemayangkan. Okey, so saya keluar bilik ini. So line okey tak? Okey ke? Ada lag lagi ke atau macam mana? Minta komen line okey tak? Sebab kat saya kat sini memang okey je, tak ada lag apa, tak ada apa-apa pun. Dia suara nak tanya juga, suara okey tak? Takut saya cakap-cakap tak ada dengar apa kan. Minta tolong share, ini share dulu geng, share dulu, minta tolong. Line okey, clear, okey cantik. So minta share dulu geng, minta share dulu, minta yang lain-lain dapat join untuk kita sama-sama explore. So macam saya cakap tadi bahagian bawah ni saya rasa suasana tu berlainan sikit, lain macam sikit. Tapi bila saya naik tingkat atas tadi okey, dan bahagian atas tadi tak ada apa-apa masalah. Dan apa yang saya dapat rasakan di bahagian atas tak ada apa-apa masalah, dan okey bagi saya daripada perasaan saya sendiri lah. So bahagian atas tu tak ada masalah. Sebab saya mula target ingat bahagian atas ni akan you akan rasa sesuatu. Tapi bila saya dah naik ke atas tak ada So saya rasa bahagian atas memang saya tak rasa apa-apa. Dan bila di bahagian bawah ni sebenarnya yang saya rasa macam lain sikit. Okay, minta tolong share lagi geng, share lagi. Saya nak cuba masuk ke bilik belakang tadi, yang bilik yang lag tadi. So saya tak pasti sama ada lag lagi tak. So saya tak tahu sama ada saya nak cuba masuk sekali lagi atau macam mana. So macam mana geng, nak saya cuba masuk lagi ke bahagian belakang yang bilik yang katakan lag tadi? Mana geng, nak saya cuba masuk lagi bahagian belakang, bilik belakang untuk kita check tengok masih lag lagi tak atau macam mana. Sebab saya tak nak nanti bila saya masuk lag, aduh, problem pula kat situ. Okey, kita cuba Oyen you check tengok macam mana. Okey, kita akan cuba masuk ke bilik bahagian belakang sebab dia belakang tu dia luas lagi sebenarnya. Okey, so sebelah kanan saya pintu tu.
bawah tangga ni untuk mungkin untuk store je lah. So kita masuk yang belakang, dapur bahagian tengah ada dapur, ada bilik kecil, kemudian masuk ke sebelah kiri, pintu menuju ke swimming pool. Ada satu bilik di sini, dua bilik satu bilik kecil juga kat sini. Lag, okey. Saya ingat memang lag lah. Masih lag juga sebelah belakang. So sebelah belakang start daripada dapur bahagian tengah menuju ke dapur bahagian belakang, dan bilik-bilik itu memang akan lag lah. Okey. Mula-mula saya macam tak percaya yang bahagian tengah dapur menuju ke belakang tu tak okey, sebab saya ingatkan problem phone. Dan phone saya okey, tapi tak sangka pula memang betul lah, memang problem dia dekat bilik dapur bahagian tengah ke dapur bahagian belakang dan bilik-bilik belakang. Banglo mana ni? Okey, banglo di Damansara yang dikenali sebagai Banglo Sihir. So kalau saya masuk juga ke belakang pun macam lag juga kan, tak ada, no point juga kalau saya tunjukkan. So yang tadi tu just sini je lah. Yang ni ada bilik tambahan yang baru, mungkin lah kalau ikutkan daripada rumah ni mungkin dia dah renovate dan buat baru kat sini tambahan, tapi tak siap separuh jalan kat situ saya tengok dia tak siap lagi semua. Dan yang bilik daripada ini ruang dapur tengah menuju ke bilik belakang ada bilik, kemudian sambung ke bilik sebelah sini. So yang ini semua dia akan lag. So saya tak pasti kenapa lah. Tapi saya nak cakap besar-besar je lah, tapi kalau ikutkan pengamatan saya, bilik yang dikatakan yang didiami oleh mantu rumah tu memang bilik di belakang ni. Yang saya tunjukkan bilik yang pertama sebelah pintu keluar ke swimming pool tu. So saya tak pastilah yang lag tu memang kawasan tu lah. Tapi saya tak pasti, itu cuma saya yang diberitahu memang bilik yang dikatakan spot tu di bilik mantu rumah berdekatan dengan swimming pool. Seram pula tengoknya. You all tengok seram, yang saya yang masuk lagi seram. Saya konon nak bawa you all rasa, tapi yang rasa yang pertama yang seram tu saya yang rasa dulu. Tapi serius gang, serius saya cakap. Saya dah melangkah masuk di pintu utama tadi pun saya dah rasakan lain. Sebab saya rasa tingkat yang bawah ni semua dia you akan rasa lain. Berbanding tingkat atas yang saya naik tadi, semua okey. You tak akan rasa dia punya memang tu dan berdebar tu takkan ada rasa di tingkat atas. Tapi bila di tingkat bawah ni you akan rasa, setiap ceruk you masuk you akan rasa. Okey, terutama di bahagian belakang yang lag tadi, you akan rasa lain. Itu yang saya rasa sendirilah. Sebelum ni saya cuma dengar daripada geng-geng para cerita lah, mana banglo ni macam ni. So saya ingatkan macam okey, tak apa, kita akan cuba. Tapi memang you rasa, kalau kita nak tahu kita akan cuba sendiri. Biarpun ditinggalkan nampak macam terjaga, tak ada, memang tak terjaga sebenarnya. Kalau you tengok semak dengan pecahan macam ini, sisa-sisa, lepas tu kaca-kaca bertaburan kat sini dengan shilling yang dah jatuh semua, memang tak terjaga sebenarnya. Tapi mungkin sebab geng para selalu juga masuk, jadi mungkin bila banyak selalu orang masuk ni, dia jadi macam rumput-rumput pun tak berapa nak naik, dia dah dipijak apa semua kan. Mungkin itulah sebabnya, tapi memang tak terjaga.
So memang banglo ni ditinggalkan dah lama tau. Dan dia memang antara yang viral untuk geng-geng para. Bila kata banglo sihir, so semua dia akan tahu kat mana. Kat mana ni? Ni kat Damansara. Okey, kalau ni minta tolong share lagi gang, share lagi. Dan saya masih lagi menunggu supaya yang lain dapat masuk. Kemudian kita akan explore lagi, tengok bilik mana lagi. So kalau nak saya naik tingkat atas pun boleh, saya akan naik lagi tingkat atas lah. So kalau ikutkan tingkat atas lagi selesa lah kot berbanding tingkat bawah. Yang saya sendiri rasa lain. Lain macam mana tu saya tak boleh nak gambarkan. Cuma you akan rasa, sebenarnya you akan rasa di bahagian kepala atas kepala you akan rasa macam panas. Tapi di bahagian belakang leher you akan rasa meremang lain macam. Okey, dia macam tu. Dia jadi macam, lepas tu kita akan kita dapat rasa sendiri di mana bila kita masuk langkah kaki di bahagian depan tangga pintu utama tu, debaran dia lain macam berbanding debar kita naik di tingkat atas. So sedangkan kita menyangka bila kita naik ke atas lagi, kita rasa macam ada apa kat atas tu, aku tak tahu kan, tak nampak lagi. So kita akan rasa debar tu naik atas, tapi tak. Yang berdebar tu tingkat bawah. Setiap ceruk yang kita melangkah masuk, dia akan rasa berdebar di tingkat bawah ni. Lain macam, memang lain macam. Sebelum ni saya ingat macam hanya cerita sajalah daripada geng-geng paranormal lah. Tapi bila kita nak tahu tu, kita cuba sendiri tengok. Memang kita rasa dia punya lain macam tu dalam diri tu. Memang saya tak boleh nak cakap macam mana kan. Tapi kalau siapa yang cuba sendiri tu baru tahu macam mana. Dua kali dah. Apa yang dua kali dah tu sebenarnya? Dayang apa yang dua kali dah tu? Terima kasih yang mana yang tapping like tu. Terima kasih banyak-banyak. Minta share lagi. Saya masih lagi tingkat bawah. Tadi saya dah naik ke tingkat atas. Setiap bilik tingkat atas, so semuanya okey. Dan kalau ikut perasaan saya pun di tingkat atas tu tak ada masalah. Biasa saya rasa biasa. Cuma di bahagian bawah ni, daripada bahagian tengah dapur menuju ke ruang belakang tu ada masalah sikit dengan ni, akan lag kemudian perasaan saya lain macam dan saya punya badan pun rasa berdebar lain macam sebab masa menuju ke bahagian belakang rumah. Okey, minta tolong share geng. Saya ingat saya nak pergi bahagian swimming pool di bahagian tepi rumah. Minta tolong share lagi geng, share lagi. Yang mana baru join, terima kasih join saya. Okey, so saya sekarang tengah explore bangunan itu banglo tinggal di Damansara. Di Damansara yang dikenali sebagai banglo sihir. So saya di tingkat bawah, bahagian ruangan santai kat sini, pasal berehat. So kita nak menuju ke swimming pool. Minta tolong share geng, share lagi. Okey, kita akan menuju ke swimming pool yang dikatakan antara spot panas di kawasan ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey kan, sekarang saya dah ada di kawasan swimming pool Itu bahagian belakang rumah tu dah memang semak sangat Dah pokok-pokok dah naik menjala kat situ. Okey, so ini swimming pool dia tak besar, dia kecil aja. Okey, so saya tengok kat sini. Ini bahagian pintu daripada Pintu Harapan yang akses masuk ke swimming pool. Okey. Licin sikit je, baru hujan so kawasan ni licin sikit. Okey. So ini bahagian tepi rumah yang boleh masuk daripada sebelah tepi tadi untuk naik ke swimming pool ni. Okey, so ni belakang rumah. Belakang ni tengok di semak itu pun belakang. Okey, yang ini swimming pool dia. Swimming pool tak besar sangat lah. Okey, so apa yang diceritakan pada saya, di sinilah spot yang dikatakan menjadi spot panas untuk kawasan ni. Dan kalau tak silap saya, di situ itu yang dikatakan sebagai bilik yang berdekatan dengan swimming pool. So saya dapat daripada video yang kita cek masuk tadi tu, memang akan mula light di sana. Dia akan light di bilik sana, kemudian menuju ke bilik yang dimaksudkan tu. Okey. So sekarang ni ini bahagian atas rumah daripada swimming pool Okey. So saya ingat saya masuk semula. Okey, so saya ingat saya cuba duduk di bahagian depan ni. Tak ingat bekas botol-botol air ni semet. Tempat geng para pun dah banyak selalu masuk sini. Cuma malam ni rasanya tak ada sebab hujan rasanya. So saya menuju ke ruang depan. Okey, saya berada di ruang hadapan rumah di kawasan ni. Menuju ke ini pintu depan dia. So saya di bahagian depan. Memang seram seadanya. Ya Pak Unggeh. Yang seram sangat tu saya ni. yang tengoknya tu mungkin boleh tutup mata lagi. Ini yang jalan sendiri ni yang tak boleh tutup mata ni. Kalau tutup mata kan ada yang tersadung kan. So nak tak nak buka je lah mata. Buka mata langkah je lah. Apa yang timbul kat depan itu kira nasib lah. Okey. So saya ingat saya dah naik ke atas. Setiap bilik di tingkat atas saya dah masuk. Kemudian bilik di bawah ni dah masuk. Cuma di bahagian tengah dapur menuju ke dapur bahagian belakang, dan bilik-bilik belakang tak dapat nak masuk. Kalau saya masuk pun lag juga. So no point jugalah untuk saya tunjukkan explore di bahagian belakang tu. Sebenarnya dia lebih kurang ada dalam 3 bilik atau 4 bilik lagi di bahagian belakang tu sebenarnya, yang masih kita tak masuk. Tapi sebenarnya ruang tu dia bilik biasa sajalah, menghadap ke belakang rumah, iaitu bersebelahan dengan banglo sebelah sana. Tapi kita tak dapat masuk. Cuma kita masuk bahagian tengah tu dah jadi lag lah. Kenapa banglo ni ditinggalkan? Itu saya tak pasti. Sebab daripada apa yang saya diceritakan pada saya pun tak adalah apa sebab yang ditinggalkan tu. Cuma yang diceritakan pada saya itu saja. Dinamakan sebagai banglo sihir kerana pembantu rumah di rumah ni ada mengamalkan sihir, di mana dia orang jumpa dalam bilik pembantu rumah tu barang-barang untuk amalan sihir lah. Jadi di situ dia orang dapat namanya banglo sihir tu dari situ.
Mungkin sebelum ni dia orang pun tak tahulah banglo ni apa nama, siapa punya banglo ni. Tapi bila jumpa benda-benda tu, so dia orang pun mula buat bagi nama lah, untuk supaya semua orang geng-geng padat akan kenal lah mana banglo sihir di mana tu, kat sini. So saya ingat saya cuba bergerak ke jalan hadapan. So saya gerak ke jalan hadapan. Okay, so ini kita tinggalkan banglo ni. Memang dah usang dia punya ruangan ni. Bagi tahu jangan hantu, jangan lari bagi kalau jumpa hantu jangan lari, dekatin aja. Jangan pandang belakang. Kita tak cari dia lah, kita tak mencari dia. So kita cuma explore lah. Tapi jika dia menjelma di hadapan kita, dan kita pun tak dapat nak elak, itu kira sebagai bonus pada kita lah. Dan kita bukan minta, tapi seandainya terjumpa dan memang dah ditakdirkan kita berjumpa dengan dia, itu kira macam rezeki nak jumpa. Sebab bukan senang sebab banyak geng-geng para terpaksa menyeru, memanggil untuk nampak benda tu, kan? Itu pun susah sebenarnya. So jangan terpedaya sebenarnya. Dengan ada kita tengok dia memanggil, tapi sebenarnya tak ada pun benda tu. So benda ni kalau kita cari dia tak akan ada. Dia sendirinya akan muncul diri pada kita kalau kita tak memanggil dia pun sebenarnya. Ikut kita punya ni. Tapi jika ada kebanyakan orang tu sengaja diadakan seolah-olah macam benda tu muncul, dan seolah macam muncul depan dia, dan siap dia boleh bagi arahan lagi, keluar kau tu, pergi dari sini ke. Sebenarnya benda ni bukan macam tu sebenarnya. Benda ni kalau kita tak cari dia, baru dia akan ada di depan kita. Mana dia akan munculkan diri, tunjukkan diri. Tapi kalau kita mencari dia, susah, memang tak akan ada. Tak akan dapat, susah sekali. Boleh saya katakan kalau kata dalam 100 yang kita buat carian tu, nak jumpa sekali pun susah. Dan nak dapat sekali tu pun untunglah kalau dapat sebenarnya. Okay, saya ni dah bergerak menuju ke jalan hadapan. Okay, saya dah keluar. Tapi daripada pengalaman ni sebenarnya, memang saya jujur saya cakap, saya dapat rasakan sesuatu di tingkat bawah sebenarnya. Di tingkat bawah tu memang kita rasakan sesuatu. Saya dapat rasakan sesuatu yang lain bila saya melangkah masuk di tingkat bawah berbanding tingkat atas. So memang feel tu lain macam, meremang dia tu lain macam, dan berdebar tu lain macam. Berbanding saya naik ke tingkat atas, saya punya tanggapan tu dah lari sebenarnya. Sebab saya target saya akan lebih berdebar dan meremang bila saya melangkah naik ke tingkat atas. Tapi sebenarnya lain jadinya. Saya melangkah di pintu utama, bawah pun dah mula terasa berdebar, dan mula terasa meremang tu di bahagian leher belakang. Dan badan saya dada saya mula berdebar, dan bahagian kepala saya mula panas. Dekatin mau minta autograf. Boleh minta autograf. Tapi bila minta autograf nanti dia cakap sudah bagi autograf, nak ikut pulang macam mana? Dia cakap kalau mau sign autograf boleh, tapi saya mau ikut pulang. Kalau dia cakap nak ikut pulang kan macam mana pula tu?
Okay, host saya Fadlu. Okey Pak Onggeh. Okey. Terima kasih banyak-banyak support. Terima kasih banyak-banyak join kita. Okey, tengok kalau sempat lepas ni sebenarnya saya nak bergerak ke satu banglo lagi. Banglo yang dinamakan yang ini banglo gantung diri. Okey, ini banglo gantung diri. Okey. Kalau saya sempat sebenarnya, sebab saya masih lagi selepas ni saya akan rest dulu, kena charge semua dulu barang-barang. Kemudian kalau sempat saya akan ke banglo satu lagi sebenarnya, nama dia banglo gantung diri. Daripada apa yang saya tanya pada geng-geng yang pernah masuk ke sini, gantung diri sebab katanya owner banglo tu sendiri telah menggantung dirinya di banglo dia sendiri tu. So sebab itulah spot dekat sini, banglo gantung diri tu memang antara lokasi yang jadi tumpuan para. Rambut pun macam berdirikan kembang. Rambut siapa tu? Okey, sebenarnya saya baru selesai yang mana baru join, saya baru selesai explore ke banglo sihir di Damansara. Banglo ni dah ditinggalkan lama. Kenapa dinamakan banglo sihir? Kerana salah seorang pembantu rumah di rumah ni mengamalkan sihir. So dijumpai daripada bilik dia banyak peralatan-peralatan sihir lah. Area mana banglo tu? Damansara. Damansara. So kawasan Damansara lah. Tu banglo ni. Saya dah masuk. Saya akui sendiri secara jujur. Secara jujur sekejap. Secara jujurnya saya akui sendirilah. Memang saya perasaan meremang tu sejak saya melangkah di pintu utama rumah menuju ke ruang belakang, tingkat bawah. So tingkat atas memang tak ada apa-apa masalah. Tapi bila di tingkat bawah tu ada masalah sikit. Saya dapat rasakan satu aura lain. Jadi saya dapat rasakan satu aura lain yang menyebabkan saya rasa macam meremang. Di belakang leher saya ni dia akan meremang dan kemudian bahagian kepala kita akan panas. Kemudian kita akan berdebar-debar. So sangkaan saya tu macam tak tepat lah bila saya ingatkan di tingkat atas tu lagi berdebar. Sebab kita tak tahu bila kita melangkah naik dari tangga utama tu ke tingkat atas, kita tak tahu apa yang kita akan nampak. Sebab tangga tu dia naik dan pusing kan. So kita tak tahu bila kita naik tu, kita pandang ke atas, kita tak tahu apa yang wujud di atas tu. Jadi sangkaan saya macam tu. So saya ingat saya akan berdebar di tingkat atas. Tapi rupanya tak. Saya melangkah di pintu utama tu dah mula rasa. So perasaan tu kuat sangat. Lebih kuat di bawah sebenarnya. Kuat sangat. So saya dah akui sendiri secara jujur, apa yang dialami oleh geng-geng para yang buat live kat sini, saya mengaku memang betul. Banglo ni ada aura dia di tingkat bawah tu, dan seperti mana yang diceritakan kepada saya oleh diorang, memang tingkat bawah antara spot panas dia ialah di bilik pembantu rumah, iaitu bersebelahan dengan swimming pool. Kemudian di swimming pool sendiri, tu saya tak pasti, tapi kalau ikutkan mungkin di swimming pool sebab kawasan berair, lembap, basah. So macam seperti mana yang kita maklum sebelum ni, kawasan-kawasan yang lembap, basah, berair ni yang ditinggalkan lama selalunya menjadi tempat entiti akan menumpang di situ lah. So kita tak nafikanlah benda tu mungkin disebabkan kawasan tu dia jadi spot panas lah untuk banglo ni. Dan juga di bilik pembantu rumah disebabkan ada amalan-amalan sihir yang masih lagi
mungkin semangat ataupun aura dia masih lagi kekal dalam bilik tu. So disebabkan tu saya ingat mungkin dia masih lagi rasa perasaan berdebar dan berlemah tu ada pada tingkat bawah. Dan bila menuju ke ruang tengah dapur ke belakang, bila video kita lag kerana memang sebelum ni saya ingat lag tu disebabkan phone. Mungkin phone orang ni lain kan. Tapi bila saya sendiri tengok pun sama juga. So memang betul lah. Maknanya bahagian dapur tengah menuju ke bahagian belakang tu memang ada masalah sikit kat situ. Bangsa ada satu belakang NST, saya lupa jalan apa. Jalan Riung ke? Kat Bangsa tu jalan Riung ke? Saya tak pasti. Tapi kalau saya pernah masuk di NST tu, tak salah saya ada nama Jalan Riung. Selepas Jalan Makruf yang jalan besar tu, kemudian kita ke depan sikit ada shop lot, ada LRT station. Benar ada lorong masuk ke NST. Salah saya mungkin Jalan Riung lah. Banglo atau apa tu, Asia Syam di jalan di Bangsa tu, Banglo ataupun bangunan office NST tu. Kalau ikutkan NST pun besar bangunan dia pun banyak usang lah. Belakang tu saya dah naik ke bahagian office dia, tempat-tempat yang dulu dia orang untuk cetak untuk apa surat khabar tu. Rasalah ada kan Dayang. Ada. Ada. Kita tak nak nafikan, memang ada. Dia punya berdebar tu lain macam. Ni berdebar kita melangkah je kaki, masuk je di pintu hadapan tu, dia punya berdebar lain macam. Kemudian you rasa lah, you rasa tiba-tiba bahagian belakang ni dia akan beremang dan kita sentiasa dah tak berapa nak selesa. Itu yang saya rasakan lah. Sebab saya ingatkan, sebab sebelum ni pun saya masuk solo semua okey, tak ada apa. Sebab saya masih baru explore saya masih baru explore bangunan-bangunan tinggal, banglo-banglo lama. So sebenarnya saya minta maaf jugalah kalau seandainya saya punya pertuturan ataupun video saya kurang memuaskan, ataupun pertuturan saya yang saya cakapkan kurang memuaskan ataupun tak berapa selesa. Saya minta maaf sebab saya masih baru lagi. Lebih kurang saya dengan explore banglo sihir ni lebih kurang 5 atau 6 baru saya live sebenarnya, baru saya buat. Lebih kurang 6 lah termasuk yang ni. So saya masih baru lagi lah. Saya minta maaf lah kalau saya punya penyampaian tu kurang memuaskan. Banglo punya Melayu ke bangsa lain? Melayu, memang Melayu. Sebab apa, daripada bilik yang kita masuk tu masih ada ayat suci Al-Quran, termasuk juga bilik atas belakang, iaitu bilik solat saya ingat. Sebab asyik ada stiker yang sembayanglah kamu, semua kamu disembayangkan tu masih ada. Kemudian di bilik lain kita ada jumpa ayat kursi ayat kursi dan ayat Fatihah di pintu masuk rumah. So memang rumah orang Islam lah. So selepas ni saya sebenarnya akan rest dulu. Kemudian kita tengok kalau sempat, sebenarnya saya akan bawa untuk saya live semula explore ke satu lagi banglo lain yang dinamakan banglo gantung diri. So dan saya sempat jugalah, ini yang diceritakan sendiri sebab saya explore dia, saya tanya habis-habis lah kenapa dipanggil sekian-sekian nama, kenapa diberi nama sekian-sekian pada geng-geng paranormal yang masuk ke sini. So yang ini diceritakan pembantu rumahnya mengamalkan sihir. Sama ada di banglo gantung diri, dia menceritakan bahawa pemilik rumah tu sendiri telah menggantungkan diri dia di dalam rumah tu, mana membunuh diri lah. Jadi sebab tu dah dia orang namakan banglo tu sebagai banglo gantung diri.
boleh dibuat explore di setiap sama ada di dalam Selangor ataupun di luar, sama ada negeri lain lah. Sebab mungkin juga minggu hadapan, minggu satu lagi kita akan bergerak ke JB. Kita akan cek bahagian sana. Mungkin kita akan turun ke penjara Air Molek, ataupun dan satu lagi apa, saya pun tak ingat, tapi kita akan turun ke sana. Yang mana baru join tu, terima kasih terima kasih sebab join. Thank you. Yang mana tapping like tu, terima kasih banyak-banyak. So kita sebenarnya baru selesai explore banglo sihir, banglo yang tinggalkan, yang banglo sihir nama dia. So sekarang ni saya berada di hadapan gate rumah banglo sihir, yang mana gate-nya pun dah tak ada sebenarnya, cuma tinggal semak samun, dan masih ada tembok gate masih ada kat sini lah. So kita sebenarnya dah selesai tadi, dan saya daripada apa pengamatan saya tadi, apa yang diceritakan pada saya memang betul. Perasaan tu kuat bila aura tu meremang tu ada di tingkat bawah sebenarnya. Okey, di tingkat atas tak ada masalah. Bila saya naik memang tak ada masalah. Cuma di bahagian bawah, tingkat bawah rumah tu memang kita rasa sesuatu yang lain. Kawasan tu kampung ke dekat bandar atau kawasan terbiar? Kawasan ni kawasan bandar sebenarnya, kawasan bandar. So kita pun sebenarnya macam rasa pelik juga kadang-kadang kita cakap, oh dia kena kawasan yang terpencil, yang jauh, baru kita akan rasa kawasan ni mesti ada keras sikit lah. Tapi tak, sebenarnya ni kawasan bandar. Bila kawasan bandar ni pun, walaupun kawasan bandar, dia ada kawasan hutan sebelah sini, ada kawasan hutan. So dia berdekatan dengan hutan, cuma rumah ni dah terbiar lama. So bila terbiar lama ni, memang sedia maklum lah bila dibiarkan kosong lama, terbiar, tentu ada yang menumpang lah sebenarnya kat rumah tu. Terutama tambah lagi bila di dalam rumah tu sendiri ada mengamalkan amalan-amalan yang khurafat, amalan-amalan yang sihir. Adalah pendamping yang ada menumpang di rumah tu. Sekeliling banglo tu ada rumah-rumah juga ke? Ada rumah. Kalau tengok kan, okey, yang kosong banyakkan sini, belah sini kosong sebelah sini 3 atau 4 banglo kosong dan sebelah sini ada masih ada orang, masih ada 2-3 kat sini. Kemudian sebelah sana masih ada orang, cuma yang kosong ni sebelah sini, dan sebelah sana ada 2 kosong. So banyak yang kosong, dan kawasan ni jadi macam sunyi sikit. Jalan ni pun sunyi sikit lah. Kalau nak tengok, nak tunggu ada kereta masuk pun lambat lah. Ada 1-2 kereta masuk lah. Itu pun penghuni yang banglo-banglo dekat sini lah. Tapi kalau nak tengok, saya duduk sini kita boleh agak berapa biji kereta yang lalu. Kita boleh kira mana daripada saya duduk selesai explore tadi sampai sekarang ni, saya kira lebih kurang 2 biji kereta saja yang lalu. So memang jalan ni disunyi sikit, tapi masih ada lampu jalan, terang lampu jalan. So tak ada masalah lah bila masuk sini. Cuma kita rasa bila lalu kawasan ni, dia rasa macam sunyi sikit lah. Amirul Akmal, terima kasih join Amirul. Zili Ahmad, so terima kasih kerana join. Saya baru selesai explore banglo sihir sebenarnya. So macam minggu lepas kita di banglo Saka dan banglo Tio, keluarga Tio. Minggu lepas ada 2 saya buat. So macam tengah hari tadi saya di bangunan office tinggal yang dah tinggalkan lebih 10 tahun di Bukit Damansara juga. So bangunan office ni kalau tak salah saya menjadi tempat pusat latihan CIMB Bank. So dia ada 5 blok kat situ.
So itu pun sebenarnya kawasan tu pun dah dicadangkan dan disajaskan oleh geng-geng para untuk saya pergi. Katanya memang you akan rasa satu yang pelik bila you masuk ke bangunan tu. So saya pergi juga tengah hari tadi. Antara blok yang saya dapat rasakan itu blok pertama, di bilik belah bawah, ruang lega di bahagian tengah untuk blok nombor 2, dan blok ketiga ialah di pintu masuk menuju ke bawah. So seperti yang janjikan, malam ni saya di Banglo Sihir ni memang saya dah bagi tahulah pada minggu lepas. Kalau siapa yang dah tengok VTT saya tu, memang saya akan live di Banglo Sihir ni. So kalau ada apa-apa lagi, siapa-siapa nak pertanyaan, nak buat pertanyaan ke, nak tanya ke, saya boleh jawab. Sementara saya belum end live lagi dan saya masih lagi santai-santai di depan gate Banglo Sihir ni. Kalau ada apa, siapa-siapa nak bertanya, mungkin ada nak share tempat-tempat yang lebih kurang macam ni di tempat masing-masing, boleh bagi tahulah. Mungkin saya boleh masukkan dalam list saya untuk saya sampai nanti. Okey, ada apa-apa nak share ke? Mungkin nak share dia punya pengalaman ke, nak share tempat-tempat yang ada yang pernah pergi ke yang lebih kurang macam ni, ataupun ada tempat-tempat yang macam ni di tempat masing-masing yang boleh bagi tahu saya, kemungkinan saya boleh pergi ke sana, boleh share. Kalau okey, so semua nampak belakang saya ni apa? Belakang saya ada nampak bahagian atas banglo Mungkin nampak belakang saya ni. Belakang saya ni nampak bahagian atas tu, bahagian tingkat atas banglo sebenarnya. Okey. Siapa yang pernah tengok live-live sebelum ni, geng-geng para tu tentu tahu tu banglo apa sebenarnya. Siapa tahu sebenarnya tu banglo apa? Viral juga banglo tu. Banglo tu viral juga. So banglo tu juga ada cerita sendiri dia, dan dia juga antara yang jadi spot jugalah untuk geng para sebenarnya. So kalau siapa yang selalu tengok geng-geng para yang turun kawasan ni, dia akan tahu apa nama banglo tu. Dia daripada design atas dia pun boleh tahu sebenarnya apa banglo apa sebenarnya. Kalau siapa yang selalu tengok live geng para yang masuk kawasan ni. Kalau tak berapa pasti saya tunjukkan dia punya tembok depan dia. Okey, saya tunjukkan tembok depan ni tembok rumah ni. Gitu dia. Sikit je saya tunjuk. Kalau siapa yang selalu join tengok para buat live mesti tahu ni apa. Okey, so sini memang spot banyak banyak spot untuk geng-geng para turun sebenarnya kat sini. Kalau tengok tu boleh tahu banglo apa sebenarnya.
Terima kasih Emma. Macam pernah tengok live yang lain sebelum ni. Okey, apa tu sebenarnya? Viral juga tempat tu, viral. Tapi sekarang di dalam proses nak renovation, dan mungkin owner dia akan jual banglo tu. So sebenarnya bila kita tengok dia dah dibersihkan, ruang-ruang kayu-kayu parkir tu dah dibersihkan, dan dia akan renovate rumah tu dan kemudian dia akan jual lah. Tapi memang bangunan banglo tu viral juga sebelum ni. Sebelum ni memang viral. So antara spot panas jugalah geng-geng para untuk masuk ke banglo tu. Banglo memang tak berkunci banglo tu. Banglo Daniel je. Kalau siapa yang pernah tengok tu tahu tu banglo apa. So kalau siapa yang pernah tengok tu boleh tahulah. Kalau siapa yang pernah tengok tu boleh tahu banglo apa. Macam pernah tengok live yang lain sebelum ni. Yelah, kalau pernah tengok tu tahulah dia punya spot kat sini. So kat sini banyak juga spot dia sebenarnya. Emma 17. Betul kan? You rasa betul tak Emma? You rasa betul tak? Kalau betul, kalau you sendiri kalau tahu, betul-betul lah. Tapi kalau tak betul tu, kalau you setakat teka dia, mungkin you sendiri tahu kan. Kalau you selalu tengok live kan, mesti you tahu kan banglo tu banglo apa. Tapi saya tak berminat lah nak masuk banglo tu sebenarnya. Bila banglo tu dah start nak renovation, so bila dah start renovation, dah masuk barang, kemudian dah dibersihkan ruang-ruangan dalam lantai rumah tu, dia macam dah tak kotor macam dulu lah. Jadi bila tak kotor ni, kalau kita masuk pun bila dah dibersihkan ni, dah macam kita ceroboh lah. Sebab owner dah minta kontraktor masuk untuk bersihkan dan buat renovation, dan bila kita masuk ni dah macam ceroboh pula kan. Jadi kita tak berminat lah untuk buat live kat situ. Tapi banglo tu memang banyak bilik dia kat atas. Swimming pool dia di bahagian tengah, bilik di bahagian keliling, kaki 5 tengah swimming pool, kemudian keliling tu ada bilik, dan dia memang besar rumah tu. So kalau kita buat solo pun di banglo tu, memang penat juga lah. Sebab dia ada 2 tingkat. Untuk melangkah naik ke atas pun dah penat, sebab jalan dia pusing. Kemudian dia ada tangga yang tinggi, penat jugalah. Betul. Kalau betul-betul lah. Kalau salah-salah lah kan. So kalau you memang selalu tengok, you tahulah kan. Owner nak jual je. Owner nak jual sebenarnya. Owner nak jual. Kalau ikutkan lah kalau ikutkan geng para sebelum ni, ada ceritakan yang memang pemilik tu dah bagi tahu dia dah nak renovate, dah akan jual banglo tu. Cuma cerita di sebalik viral pasal banglo tu, kita tak pasti benar atau tak. Okay, so saya pun tak berani nak cakap benda tu tak betul. Sebab kemungkinan juga cerita tu betul, kemudian owner nak jual, dia cuba pusing cerita, kata tak ada berlaku apa-apa.
Tapi kalau kata betul cerita yang diceritakan pada kita sebelum ni, betul, mungkin jugalah kan. Kalau kita nak jual rumah tu, mungkin kita tak nak ada cerita-cerita tak elok pasal rumah tu kan. Mungkin juga. Biasanya abang buat para ni bersemangat ke? Tak ada rasa ke? Saya bukan para, Alan, saya bukan para. Saya hanya buat explore saja. So kita buat explore ni, maksudnya saya explore bangunan-bangunan tinggal, banglo-banglo tinggal lama yang terbiar, yang ada kisah-kisah di sebalik banglo tu. Tapi kita tak menyeru, kita tak menyeru, tak memanggil macam kata, kau keluar kau, aku nak jumpa dengan kau, aku nak bertanya apa semua, kau keluar kat sini. Tak, kita tak buat macam tu. Dan kita tak ada buat jampi serapah atau apa-apa sebab kita hanya datang buat explore, kemudian beri suasana feel tu pada siapa yang join. Kita akan bawa contoh pada waktu malam macam ni, kita tengok suasana bilik, suasana kawasan rumah tu, dan kemudian kita selesai kat situ saja. Dan kita tak ada buat macam menyeru ataupun memanggil dia untuk datang sebenarnya. Waalaikumsalam, perindu sepi. Ingat para abang, ya betul. Dia ada datang sini, tapi sebenarnya dia tak masuk dan cuma dia bagi tahulah pasal kata ada owner semua tu kan. Yang itu je lah. Okay, thank you Emma, tapin like. So kalau tak ada apa-apa nak share ke apa, and then saya ingat saya kena end live dulu untuk saya charge phone semualah untuk barang-barang lain So kalau tak ada apa-apa, kita akan jumpa. Saya tak pasti selepas ni sama ada saya sempat tak nak live satu lagi di bangunan gantung tu. Tapi kalau sempat, you check, you boleh tengok, you boleh tengok sama ada saya ada tak live, buat live kat situ. Tapi kalau tak ada tu, kita kena tunggu hari lain lah. Kita akan tunggu hari lain, sama ada esok ataupun minggu lain. Okey, terima kasih banyak-banyak semua yang join kita live malam ni. Dan nanti kita akan bawa lagi live di tempat lain, di banglo. Tengok kalau sempat malam ni kita akan ke banglo gantung diri. Tapi kalau tak sempat, kita akan malam esok atau malam minggu lain lah. So terima kasih banyak-banyak yang mana yang join. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya pun masih baru. Minta maaf banyak-banyak di atas kesilapan saya, tutur kata bahasa saya dan penyampaian saya. Sekiranya ada yang tak menepati cita rasa anda, minta maaf banyak-banyak. So kita selesai di sini. So saya end live dulu ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.